Okey, selamat datang diucapkan kepada ahli panel kita. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini, meluangkan masa untuk seminar ataupun bukan seminar sebenarnya, forum ataupun perbincangan ilmiah bertopik pendidikan khas, cabaran dan isu yang dihadapi pada masa kini. Dianjurkan oleh pelajar-pelajar program intervensi tambah option masalah pembelajaran ambilan Jun 2020, Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Okey, untuk soalan pertama kita minta Puan Jemaiyah dulu untuk bagi ni. Soalannya ialah dalam pelaksanaan untuk kita menilai tingkah laku murid berkeperluan khas ni, apakah cabaran yang dihadapi dalam dunia pendidikan khas masa kini? Kalau dari segi aspek pentadbiran, kalau guru besar tu ada pengalaman dan ada basic pendidikan, dia tak jadi masalah untuk mengurus, sebab ilmu yang dia belajar dengan ilmu mengurus yang dia pernah lalui masa di sekolah pendidikan tu tak jadi masalah. Cuma kalaunya guru besar tu bukan orang yang ada asas pendidikan khas, dia akan jadi satu kekangan untuk dia nak mengurus macam mana, nak mengurus dari segi pelaksanaan PDPC dalam kelas, pengurusan tingkah laku, program dan sebagainya. Pada saya sekarang ni, saya rasa masalah macam tu dah semakin kurang. Sebab saya lihat sekarang ni di sektor Jabatan Pendidikan, PPD, IPG, dia banyak membantulah, membantu memberi penerangan. Di peringkat institusi pengajian awam pun, dia orang banyak menganjurkan khusus-khusus penerangan dan sebagainya untuk membantu pihak sekolah. Dan tapi yang tak ada pengalaman. Satu lagi, di sekolah sekarang sudah diwujudkan penolong kanan pendidikan khas. Dan kebanyakan penolong kanan pendidikan khas yang dipilih adalah mereka dari kalangan guru-guru pendidikan khas yang ada pengalaman. Jadi pengalaman yang mereka ada tu, mereka boleh membantu dalam pengurusan pendidikan khas di sekolah untuk membantu pihak pentadbir lah. Jadi saya rasa kemungkinan pengurusannya yang dihadapi sekarang adalah fasiliti sajalah, kemudahan nak mencukupkan bilangan bilik darjah, bilik-bilik khas, peralatan, and then bilangan guru. Sekarang kita menghadapi masalah dengan guru yang terlatih ya, yang betul-betul orang kata apa, berkemahiran, diberi pengkhususan dalam bidang pendidikan khas. Kalau macam sekolah pendidikan khas masalah pembelajaran, kadang-kadang ada yang dari option pekak dia dihantar ke masalah pembelajaran. Yang option pekak dihantar ke masalah pembelajaran. Jadi ini yang akan menimbulkan masalah kepada cikgu itu sendiri. Sebab kemungkinan latihan di IPG tak merangkumi semua, dia ikut pengkhususan guru tersebut. Okey, kemudian kalau kita lihat sekarang ni peranan media sosial, Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, banyak kita lihat page-page yang dah diwujudkan seperti daripada pihak PDH sendiri yang menyampaikan makluman dari semasa ke semasa mengenai pengurusan pendidikan khas dari peringkat atasan sampai kepada kategori murid. Kemudian kita ada official page daripada individu-individu yang sangat pakar dalam pendidikan khas. Mereka ni banyak membantu pihak pengurusan pentadbir. Mereka boleh mencari maklumat. Bukan lagi maklumat tu kita terpaksa isi dalam Google dan sebagainya. Kita boleh buka Facebook. Contohnya, saya suka pada satu page yang dikendalikan oleh Dr. Hasanah Toran. Saya adalah follower dia dan dia sentiasa memberi input dari semasa ke semasa. Banyak berkaitan dengan PDPC, macam mana membantu guru menggunakan kaedah yang sepatutnya untuk menangani masalah murid LD di dalam kelas.
Kemudian kita lihat kepada penglibatan NGO. NGO sekarang saya rasa tak ada masalah, dia banyak membuka ruang lah kepada pihak sekolah sama ada kita nak buat kerjasama atau tak. Dia bergantung kepada pihak pentadbir. Kalau pentadbir nak sentiasa ada. Ya, kalau kita nak betul-betul pendidikan khas ni dipandang tinggi dan memberi persepsi yang positif kepada masyarakat di luar sana, penglibatan NGO tu kena main peranan. Dia sebahagian daripada masyarakat. Sebahagian daripada komuniti sekolah juga, sebahagian daripada masyarakat. So kita di peringkat pengurusan pentadbir ni kena cari link tu. Libatkan mereka libatkan mereka supaya dapat membantu kita macam mana kita nak mengurus murid-murid pendidikan khas. Sebab sekarang kita lihat pendidikan khas, kategori murid dah semakin bertambah. Terutama sekali saya sentuh satu kategori iaitu autism. Autisme ni dia ada kepelbagaian. Dia punya autisme ni ada kepelbagaian. Ada autisme yang tingkah lakunya disruptif, ada tingkah lakunya destruktif, ada tingkah lakunya yang ada kebergantungan pada sesuatu. Kalau kita lihat sekarang ni kan, kebanyakan autisme yang ada di sekolah saya sendiri, kebanyakannya yang betul-betul high function tu ramai dah sekarang. Saya nampak yang betul-betul boleh meningkat dari segi akademik tu ramai. Cuma peringkat awal tu kita menghadapi masalah dari segi pengurusan tingkah laku sahaja. Yang itu yang saya rasa dari segi pengurusan pentadbiran, saya sebagai pentadbir di sekolah, saya kena memahami kehendak ibu bapa. Salah satu sebab kehendak ibu bapa. Kenapa sekarang ni kita tengok walaupun di kelas aliran perdana kita nampak ada murid kita yang kalau dia ketinggalan dari segi akademik, kita buat ujian diagnostik, kita dapati dia ada satu kekurangan, keciciran sikit. Jadi peranan pihak pentadbir ini, saya contoh pengalaman lah. Sebab sekarang kita dah ada sistem pentaksiran. Bila murid itu ditaksir, kita nampak kelemahan murid itu, dia memang tidak sesuai berada dalam pihak aliran perdana. So peranan pentadbir untuk mengurus perkara ni, bagaimana dia nak memberitahu ibu bapa untuk murid tu, kita nak memaklumkan pada ibu bapa tu bahawa murid tu sesuai berada dalam pendidikan khas. Jadi sebab tidak semua ibu bapa tu memberi persepsi yang positif lah. Ya, bila lagi-lagi peringkat awal dia baru tahu anak dia tu ada. Saya tak rasa macam ibu bapa tu 100% terima kalau kita kata anak dia tak sesuai belajar dalam kelas aliran perdana. Kebanyakan ibu bapa akan menidakkan keadaan tu. Jadi peranan pentadbir di situlah dia menguruskan ibu bapa tu. Macam mana kita nak yakinkan dia, macam mana nak meyakinkan ibu bapa, macam mana nak membuka minda ibu bapa tu untuk menerima keadaan anak dia. Jadi di situ di sini saya menggunakan pendekatan lebih berunding lah. Saya memberi jaminan, saya memberi peluang bahawa anak dia tu ada masa depan, bukan langsung tak ada masa depan. Kita menjelaskan kepada ibu bapa tu apa yang akan anak dia dapat dalam masa-masa itu. Macam mana tu kita panggil session? Ya, saya akan panggil ibu bapa tu sekali. Tidak juga, saya suka secara individu. Kita buat kita pernah buat program yang terbuka tu kan. Saya rasa di peringkat JPN sendiri pernah menganjurkannya. Saya rasa dipanggil outreach, program outreach. Sebenarnya program outreach ni tak boleh diadakan berkala. Dia kena diadakan setiap tahun. Outreach ni sangat penting. Saya ingat dulu tahun 2018, satu program outreach yang sangat berkesan yang diadakan di SK Sungai Gelugong. Berpusat dipanggil semua. Masa tu PPD akan minta senarai nama daripada pihak sekolah, murid-murid yang ada ciri-ciri tersebut. So kita hantar nama. So di program outreach tu kita ada juruterapi daripada pihak hospital, sebagai pihak yang berkepakaran lah. Dia bukan guru, mereka adalah orang yang pakar. Orang yang pakar dalam bidang tu. So kita nak ibu bapa nampak sendiri
bukan cikgu yang memberi labeling apa semuanya, itu adalah pakar. Kita nak dia dengar daripada pakar. Dia dirujuk kepada So apabila sebab ibu bapa ni dia lebih percaya kalau orang yang betul-betul bidang dia tu cakap. Kalau di pihak cikgu dia kurang sikit. Jadi apabila ada program outreach macam tu, saya lihat perkembangan berlaku pada 2018. Saya menerima seramai 6 orang murid masuk ke kelas PPKI dari sekolah saya sendiri. Maknanya daripada perdana ke PPKI. Saya rasa program outreach ini sangat berkesan sebab dia membuka minda ibu bapa. Saya tak perlu panggil ibu bapa tu, dia sendiri datang. Sebab dia dengar daripada pakar tadi kan. Puan, saya setuju untuk mendaftarkan anak saya ke program ini kan. Dan sebab itu saya kata program outreach ni tak boleh dibuat secara berkala. Dia kena setiap tahun, setahun 2 kali. Selepas saja pentaksiran pertama awal tahun dengan pentaksiran akhir tahun. Bila kita ada je senarai calon tu, jadi dia dapat membantu sebab instrumen yang digunakan oleh pakar-pakar yang tahu bidang klinikal ni, instrumen mereka yang lebih mahir dengan instrumen tersebut. Sebab kita di guru di sekolah tidak ada instrumen. Kita hanya terima ni je berdasarkan ilmu pengetahuan kita. Kita cuma berdasarkan kepada pemerhatian yang kita perhati dalam tempoh jangka masa tertentu. Tapi itu tidak memadai, tidak dapat meyakinkan ibu bapa. Sebab itu saya tahun lepas langsung tiada program outreach. So saya haraplah program outreach ni diteruskan baik di peringkat institusi pendidikan perguruan maupun di peringkat Jabatan Pelajaran sendiri. Kita kena buat dengan pihak-pihak hospital, doktor-doktor pakar. Waktu 2018 tu dengan hospital sekali kan? Dia ada tenaga pakar kat situ. Sebab ibu bapa dia lebih percaya kalau doktor. Sebab kita cikgu-cikgu tidak dilatih dalam bidang klinikal. Untuk menilai kita hanya dalam bidang pedagogi. Dia orang bidang klinikal. Jadi dia lebih dia pun lebih terbuka bila dia dapat penilaian daripada macam juga kalau kita sakit yang kita pergi doktor. Doktor aja tahu ubat yang dibagi kepada kita. Jadi itu saya berpendapat peranan pentadbir dalam menghadapi cabaran macam ni, dia kena tahu macam mana cara untuk meyakinkan ibu bapa. Dan satu lagi, macam mana kita nak menambah baik program pendidikan khas di sekolah tu. Kita kena turun ke kelas, orang kata turun padang lah. Melihat sendiri. Pentadbir itu sendiri. Pentadbir itu sendiri melihat apa aspek kekuatan dan kelemahan di kelas pendidikan khas dari segi kekuatan guru, kelemahan guru, kekuatan murid, kelemahan murid. Kita kena tahu semua tu. Bukan kita ambil saja-saja macam kita tahu murid tu ada. Kita tahu kategori tak. Dia tak semestinya macam tu. Kita kena ambil tahu dari semua aspek. Kelemahan dan kekuatan apa yang kita boleh semua buat. benda kita kena tahu pasal pendidikan khas. Dari segi pengurusan kelas, pengurusan tingkah laku, kurikulum dia, bantuan dan sebagainya. Dia kalau macam tadi puan kan, macam puan kata pentadbir tu kebanyakannya tak ada masalah. Macam puan kebetulan puan memang daripada latar belakang pendidikan khas dan puan menguruskan sekolah PPKI dan perdana. Kadang-kadang macam ada sesetengah sekolah perdana dan PPKI, tapi tiada syarat yang mesti sekolah PPKI ni guru besar dia berlatar belakang pendidikan khas. Isu macam tu dia memainkan peranan ataupun sebenarnya dah okey melalui macam puan cakap ni perkongsian Facebook. Saya rasa tak ada masalah dah sekarang. Dia cuma saya kata perkongsian maklumat, program pintar. And then di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri sendiri pun, kalau dalam apa-apa pengurusan pentadbiran yang melibatkan sekolah-sekolah yang ada PPKI, perlu ada orang kata maklumat terkini disampaikan kepada pentadbir dari semasa ke semasa. Dan peranan penolong kanan pendidikan khas tu sangat penting. Pada saya, penolong kanan pendidikan khas tu dia memainkan aspek besar dalam pengurusan sekolah. Terutama sekali di program pendidikan khas. Dia membantu. Mereka bukan saja berperanan, wakil tu berdiri atas kapasiti pendidikan khas, tapi dialah orang kedua selepas guru besar yang memastikan pendidikan khas, pengurusan pendidikan khas di sekolah berjalan dengan sebaik-baiknya.
Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Jamiah. Seterusnya untuk Cikgu Nazri, saya panggil Cikgu boleh kot noh. Jadi apa pandangan Cikgu berkaitan dengan masalah dalam menilai MBK ni? Dipersilakan. Okey, sebelum tu kalau kita faham konteks murid berkeperluan khas, okey, itu pelajar-pelajar yang memerlukan satu teknik yang berbeza lah daripada pelajar-pelajar di aliran perdana. Okey, kemudian kalau tengok pula terms orang kelainan upaya. Okey, kelainan upaya tu maksudnya depa perlu dinilai mengikut keupayaan mereka masing-masing. Okey, dalam bidang pendidikan ni kita ada pertama murid berkeperluan khas dari segi masalah pembelajaran, okey, masalah pendengaran, kemudian masalah penglihatan. Dan antara ketiga-ketiga kategori ni pula dia ada peringkat-peringkat dia pula. Okey. So teknik yang kita gunakan dalam menilai tingkah laku tu kita kena pelbagaikan lah. Okey, pelbagaikan memerlukan sebagai guru kita memerlukan pendekatan yang lebih strategik, yang lebih berfokus kepada tahap pencapaian murid. Okey, apa yang budak ni boleh dapat melalui proses PDPC lah. Contohnya macam untuk pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran. Okey, kita perlu sebagai guru kita perlu sediakan RPI, rancangan pengajaran individu. Okey, rancangan pengajaran individu ni maksudnya kalau dalam kelas tu ada 5 MBK, 5 rancangan pengajaran individu. Maksudnya pelajar ni perlu capai kiranya target yang berbeza lah. Bukan sama macam bukan sama. Maksudnya okey, contoh hari ni kita belajar macam memasak. Okey. Yang pelajar ni cuma boleh potong sayur. Okey, yang kedua ni boleh bersihkan sayur apa semua kan. Ini memasak. So kita tak boleh nak letakkan satu objektif ataupun hasil pembelajaran yang sama. Tak boleh kata 5-5 kena pandai masak. Tak boleh. Tak boleh sebab kadang-kadang budak ni dia cuma pandai potong sayur je. Dia tak boleh kita bagi dia untuk masak, tak boleh. Dia tak boleh bermain dengan api. Kelainan upaya dia tu dia tak boleh main dengan api. Takkan kita nak tahu objektif. Betul. Boleh memasak kan? Betul. Okey, dari segi masalah pendengaran. Okey, saya sebagai guru yang mempunyai pengalaman 18 tahun dengan pendengaran ni. Kita tengok pendengaran ni kalau ikut silibus dia sama dengan silibus di aliran perdana. Okey, kita perlu letakkan hasil pembelajaran yang sama supaya satu kelas boleh dapat. Tapi dah banyak sekolah di aliran inklusif. Dia dah menggunakan dan mula menggunakan di SKP pendidikan khas. Dia berbeza. Yes. Tak sama dengan yang perdana ni. Cuma bagi kami di sekolah menengah pendidikan khas ni, kami masih menggunakan SKP untuk perdana punya, untuk budak normal punya. Okey, bila tu nampak masalah bila ada pelajar yang dalam kelas yang masih tidak menguasai 3M terpaksa mengikut silibus di aliran perdana. Okey, untuk budak-budak pendidikan khas pendengaran ni kadang-kadang kebanyakan budak kita sebagai guru kita boleh berisyarat ataupun menggunakan bahasa kod tangan bahasa Melayu. Tapi budak yang menerima tu dia tak faham terms ataupun perkataan-perkataan yang kita guna. Dia cuma faham simbol. Dan dia orang tak nak terjemahkan maksud perkataan tu. Okey, jadi di sini sebagai guru dalam kita menilai tingkah laku, bagi saya sepatutnya bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas ni MBK ni kita perlu menggunakan pelbagai kaedah dan saya sangat setujulah dengan penggunaan RPI itu dalam menilai tingkah laku murid berkeperluan khas. Okey. Kemudian cabaran lain kita dalam membuat perancangan lah. Kalau macam kita tengok sekolah normal tu hanya buat satu saja hasil pembelajaran kan. Tapi bagi guru pendidikan khas ni kita kena buat by person, by student. Seorang rancangan pengajaran individu lain. Yang ni lain. Itu cabaran kita lah dalam dunia pendidikan khas. Okey, selain itu kita juga ibu bapa ni kiranya macam harapan dia tinggi. Okey, dia tak tahu pencapaian anak dia macam mana, kebolehan anak dia tahap macam mana. Dia yang mereka faham, mereka hantar ke sekolah, dia nak anak dia orang keluar jadi pandai. Macam orang lain juga. Ya, macam orang lain. Anak dia tak macam orang lain. Yes. Kebanyakan ibu bapa sukarlah nak terima bila kita kata oh tak boleh ni. So dengan harapan dia hantar ke sekolah,
sekolah dapat keluarkan input output anak dia tu setanding dengan pelajar-pelajar lain. Mana dia kata tadi pandai lah. Dia Yes, lepas pandai. hantar sekolah pandai. Ya. Tapi ibu bapa tak kiranya macam dia tak macam mana dia nak kata, dia macam tak didedahkan dengan dunia pendidikan khas betul, ni. dia tak dia kesedaran, Ya, kesedaran tu kurang. Ya, bila dia hantar sekolah, contoh anak-anak diserahkan ke aliran pendidikan khas, mereka perlu tahu pendidikan khas bermasalah pembelajaran lebih kepada pengurusan diri. Lebih kepada pengurusan diri, macam mana budak ni nak hidup selepas sekolah. Okey? Macam mana cara nak bergaul, macam mana dia nak urus diri, yang tu lebih penting lah. Maknanya patutnya dia tengok pencapaian anak dia, oh anak dia dah boleh bergaul. Ya. Itu maknanya Ya. mencapai lah. Ya, betul. Yang dinilai kan tu. Ya, kalau kita tengok pelajar-pelajar autism, dia tak nak, dia dalam dunia dia sendiri. Tapi bila kita hantar ke sekolah, kita cuba didik dia untuk berada sama-sama dengan pelajar lain, untuk berkomunikasi dengan pelajar lain, dan bila dia boleh mengubah tingkah laku dia daripada bersendirian dengan kepada boleh bercampur, itu satu kejayaan. Tapi dia tak boleh lah pandai macam budak Yes. 5A tak. Ya. Tapi dia boleh bergaul dah. Ya, dia tak akan. Jangan expect more. Macam ibu apa dia expect more. Anak ni akan pergi ke universiti, akan dapat cemerlang dengan Maknanya dalam lain. dari cabaran kita menilai ni, kita tak boleh menilai dia Ya. ibu bapa tu. Yes. Bukan kata cikgu je. Ya, macam ibu bapa setiap juga. pelajar mempunyai kemahiran yang berbeza, mempunyai kelebihan yang berbeza, sebab itu kita panggil murid kelainan upaya, orang kelainan upaya. Okey, contoh macam Ridwan Fuzi. Okey, kalau ikut dia spastik punya ni kan, spastik student. Kalau ikut pembelajaran dia macam mana? Dia punya sejarah pembelajaran. Memang dia tak boleh. Tapi dia cenderung kepada bidang sukan, latih. sukan. So sekarang siapa sangka dia menjadi jutawan. Okey, jutawan, lebih kaya dari Dia kita ke lagi. atlet dunia tu. Ya, lebih kaya dari kita lagi. Sama juga dengan Latif Romli. Latif Romli tu pernah bersama-sama kami dalam kejohanan olahraga pendidikan khas. Pernah. So siapa sangka budak pendidikan khas sekarang menjadi seorang jutawan. Yalah, So, lebih kita- daripada kita yang kerja makan gaji kalau tak ikut capai. pencapaian di sekolah dulu, SPM ada grade Yes. semua. Tapi dia lagi lebih berjaya. Ya. Saya pernah dengar lah, tapi tak tahu benda ni sahih ke tak sahih. Masa saya pergi kursus, dia orang kata allowance latihan Latif Romli dengan Ridwan Fuzi ni 8,000 sebulan. Allowance latihan sahaja. Lebih Daripada kita seorang lagi yang guru masuk di universiti. kelas. Kita pun tak capai gaji tu. So, kita kena tengok. Memang menilai, cabaran dalam menilai tingkah laku pelajar ni memang susah. Sebab tu saya kata kita fokus kepada di mana kecenderungan pelajar ni. Kalau pelajar ni minat memasak, fokus pada masalah. Kita nilai yang tu. Nilai yang tu. Bukannya kejayaan ni bukannya masuk universiti seorang yang berjaya, tak. Tak semestinya. Universiti tak menjaminkan kejayaan seorang. Yes, kejayaan dalam bidang akademik, tapi betul. belum tentu berjaya dalam hidup. Kejayaan kita, akademik, yes. kita menyediakan budak ni untuk kehidupan dia. Ya. Bukan hanya untuk akademik Ya, saja. kita di sekolah ni kita menyediakan pelajar ni supaya lahir pelajar yang menyeluruh dari segi Jerry lah. Jasmani, kalau emosi, ikut itulah falsafah pun kan. Itu falsafah, menepati falsafah pendidikan kita. Bukannya kita menyediakan pelajar yang pandai, yang cemerlang, tapi akhlak tak tahu ke mana. Jerry itu dah hilang. Yes. Contoh pelajar Malaysia kita yang di United Kingdom, Sufiah Yusof kalau ingat. Ya, yang top Umur scorer tu. seawal umur kalau tak silap saya 12 ke 15 tahun dah masuk Universiti Oxford. Tapi penyudahnya macam mana? Ya. Banyak pelajar-pelajar cemerlang yang cemerlang di awalnya, pengakhirannya sangat menyedihkan. So betul. kami di bidang pendidikan khas ni kita nak lahirkan pelajar-pelajar yang menyeluruh lah. Walaupun tak pandai dari bidang akademik, dia ada kelebihan dekat sini. Okey. Alright. Kemudian cabaran dia macam lagi satu kekurangan tenaga pengajar yang bertauliah lah. Okey. Bagi contoh saya sendiri, saya bukan dalam bidang pendidikan khas. Okey, dipostingkan di sini. Okey, so banyak kita perlu belajar daripada zero. Saya langsung tak tahu apa bahasa isyarat, so kita kena belajar. Sebab apa? Sebab nak tak nak kita dah masuk dalam bidang ni. Bagi saya macam satu cabaran yang sangat getir lah, sebab saya masuk ke bidang ni tanpa persediaan mental. Di peringkat awal tu lah. Peringkat awal, yes. Memang saya akui memang sangat tertekan sebab kita menjalani latihan mengajar praktikal di sekolah normal, dan surat
posting saya sampai cuma dia bagi negeri je, sekolah je tak bagi. Waktu tu kita biasalah. Saya ingat bila dapat surat tu, saya masih tak tahu itu sekolah pendidikan khas. Dan bila datang sini memang saya satu-satu kejutan buah jaya bagi saya. Bila terpaksa menggunakan bahasa isyarat 2 bulan, saya terpaksa bawa buku 35 tu, tulis perkataan budak isyarat. Tulis perkataan budak isyarat. Terpaksa saya buat macam tu. Dan sampai satu tahap, saya rasa saya agak tertekan. Saya call JPN untuk minta tukar. Tekanannya sampai macam tu? Yes, sampai macam tu. Sebab saya tak boleh, saya fikir saya tak boleh nak menyampaikan isi pembelajaran. Saya tak boleh nak mengajar. Macam mana saya tak ni? Kita tak boleh sampaikan apa yang perlu tu kan? Medium komunikasi saya tak ada. Komunikasi tak berlangsung. Ya, lepas tu JPN kata tak apa, tunggu 2 bulan. 2 bulan Alhamdulillah saya dah boleh catch up bahasa isyarat dalam masa 2 bulan. So sampai sekarang lah tahun ke-19 saya kat sini. Okey, kemudian dalam program inklusif, maksudnya pelajar-pelajar pendidikan khas ada yang dari masalah pelajaran kiranya dia dah boleh mencapai tahap dan masuk ke aliran perdana. Okey. Tapi walaupun pelajar ni dah ke aliran perdana, kita sebagai guru pendidikan khas masih perlu memantau pelajar ni. Memantau pelajar ni. Kita tak akan melepaskan terus tanggungjawab kepada guru di aliran perdana sebab budak kita ni memang special. Dia special. Walaupun kita nampak pengupayaan dia dah macam orang normal dah, kita boleh hantar tapi masih perlu ada pengawasan daripada ni. Yang itu menambahkan lagi beban kerja kita sebagai guru. Terpaksa memantau pelajar-pelajar yang memang di aliran pendidikan khas dan pelajar-pelajar yang sekarang berada di aliran perdana. 2 tempat yang kita kena pantau. Tempat dah. Kalau di setempat di sini mudah sikit. Tambahan kerja. Kemudian kita sebagai guru pendidikan khas ni, cabaran dia adalah kadang-kadang kita juga mengalami tekanan emosi lah. Tekanan emosi dengan tingkah laku pelajar. Kadang-kadang kita nama je pelajar tu masalah pembelajaran. Sebenarnya dalam masalah pembelajaran tu banyak hyperaktif. Macam-macam. Pecahan dia terlalu pelbagai. Yes, pelbagai. Memang kalau orang luar tengok, alah pendidikan khas je pun benda yang simple, ajar masak, ajar kemas rumah, ajar apa. Tapi dia orang tak tahu, tak berada dalam bidang pendidikan khas, tak berada dalam alam pendidikan khas, dia tak tahu macam mana rumitnya cabaran kita, macam bergetarnya cabaran untuk mendidik daripada pelajar yang tak tahu apa-apa kepada pelajar yang tahu sesuatu. Itu dan bukannya semua pelajar tu tak tahu apa. Ada pelajar ni macam ni. Yes. Setiap individu tadi dia berbeza dah. Even yang nak menguruskan diri, nak pergi ke tandas pun kita perlu train, kita perlu latih. Kalau orang luar boleh masuk ke dalam bidang pendidikan khas, tengok berapa rumitnya kita nak bentuk, okey, supaya kita tak mendapat tekanan. Kenapa cikgu ni dalam bidang akademik, cikgu ni dalam projek satu A pun tak boleh nak projek. So kita dalam bidang pendidikan sangat-sangat mengalu-alukan lah kiranya orang luar datang bersama-sama kita, tengok macam mana. Sebenarnya itulah kita nak, kalau boleh kesedaran di luar tu lebih tinggi. Sebab kita supaya orang tak menekan kita tanpa tentu ada. Dan tekanan ni kita dapat dari luar sebenarnya. Dari luar, harapan yang terlampau tinggi pada kita. Oh, engkau dalam bidang pendidikan dah terlampau lama, kenapa kau tak boleh nak projek benda ni? Kenapa tak nak projek benda ni? Kita ada kita punya sasaran, kita punya ni. Tak semua budak kita belum projek A. Tak semua budak. Memang tak dinafikan pernah ada pelajar autism, tak silap saya autism yang cemerlang. Tak menafikan, tapi dalam 100 orang berapa je yang wujud. Okey, sebab dalam feedback yang saya dapat, pelajar-pelajar yang autism, contoh pernikahan yang cemerlang ni, dia balik rumah dia, ibu bapa dia sokongan ibu bapa tu. Luar tu pula mantap seiring dengan sekolah. Bukannya semata-mata hantar ke sekolah lepas pada sekolah terus, itu taklah. Okey. Contoh macam terutama pelajar-pelajar yang berada di asrama, memang 100%. Kadang agak menyedihkan juga bila pelajar saya pernikahan ni, masalah pendengaran, bila cuti tak nak balik kampung. Kenapa? Bosan. Sebab ibu bapa tak boleh nak komunikasi. Betul lah kalau kita fikirlah, contoh kita berada di satu negara yang bahasa tu kita tak faham, kita berada di tengah-tengah masyarakat yang tak tahu berbahasa Melayu, kita pun rasa stres. Sama juga dengan budak-budak ni. Okay, so saya amat merayulah dalam kita menangani cabaran, mengubah tingkah laku pelajar, membentuk tingkah laku pelajar. Saya mohon agar kerjasama dari ibu bapa supaya sama-sama kita dapat mendidik dan bentuk pelajar ni lah. Okey, dan yang terakhir, ahli panel ketiga kita, Cikgu Akmal.
selaku guru baru yang dalam bidang pendidikan khas ni. Jadi apa pandangan cikgu mengenai cabaran yang dihadapi dalam menilai murid-murid berkeperluan khas pada masa kini? Alhamdulillah, terima kasih Tuan Moderator. Baik, kita terus pada yang dipersoalkan tadi. Baik, cabaran masa kini mengenai murid yang bermasalah pembelajaran ni dari sudut tingkah laku. Okey, yang pertama sekali kita boleh lihat murid-murid di kelas-kelas pendidikan khas ni, terutama di masalah murid yang bermasalah pembelajaran ni, mereka mempunyai kepelbagaian masalah. Maksudnya bukan dikatakan masalah, tapi isunya di sini mempunyai kepelbagaian kategori. Kategori, betul. Kategori. Kita tak boleh nak sebut masalah sebab ini bukan masalah. Itu benda tu ketidakupayaan ada yang sejak lahir dan sebagainya. Sebab tu sekarang ni diungkapkan sebagai orang kelebihan upaya. Kan? Baik, kita teruskan kepada kepelbagaian tadi. Kepelbagaian murid ini menyebabkan berlaku sedikit cabaran, yang mana poin keduanya saya bawakan kurangnya pengetahuan guru dari sudut kepelbagaian itu sendiri, kategori itu. Cikgu itu tak berkembangnya. Ya, bila cikgu-cikgu ni dia masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Ya, kelebihannya bila mana mereka belajar dan diaplikasikan ke dalam pekerjaan sebagai guru pendidikan khas, itu satu kelebihan mereka. Tapi bila mana kepelbagaian itu tidak terdapat dalam silibus yang mereka pelajari, itu menjadi satu kelemahan. Di mana bila mereka tidak pernah ada murid yang mereka pernah, contohnya pernah ada pengalaman, contoh mereka dah ada pengalaman sindrom Down, kan? yang terkenal, yang selalu dibincangkan, autism dan sebagainya. Bila mana adanya murid yang cerebral palsy, betul. Kefungsian anggota tidak berfungsi, mereka mungkin tidak ada pengalaman dari sudut situ untuk mengawal tingkah laku murid yang cerebral palsy. Jadi berlaku sedikit cabaran di situ, yang mana mereka tidak tahu macam mana nak mengendalikan masalah tingkah laku murid, contohnya cerebral palsy tersebut. Dan seterusnya, cabaran yang seterusnya, ini kira termasuk poin yang keempat, iaitu kurangnya fasiliti ataupun kemudahan yang disediakan. Kebanyakan sekolah yang ada kelas pendidikan khas ini, PPKI ini, kebanyakan kurang peruntukan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan bagi meningkatkan efektifnya dia punya pengurusan. Ya, maksudnya kalau kita nak kawalan tingkah laku itu, kita perlu ada barang-barang macam untuk terapi, tambah pula PPKI itu dia bergabung dengan pendananya. Jadi dana tu dah dipecahkan lagi. Ya, betul, dipecahkan. Jadi berlaku sedikit kekurangan. Maka dengan itu cabaran lain, guru-guru sendiri terpaksa mengeluarkan dana sendiri, kan, gaji sendiri. Guru perlu bertindak kreatif, guna dana sendiri ataupun barang recycle. Betul. Untuk buat sendiri untuk mereka nak cuba nak menjayakan murid ini ke tahap yang lebih baik. Itu saja, insya-Allah. Okey, itulah kita ada isu dengan kekurangan dana dan juga kadang-kadang cikgu ni ilmunya ada tapi dari segi praktikalnya dia kurang. Jadi di peringkat awal tu dia perlu tenang dulu dan cari lagi pengalaman tu dulu. Pengalaman, contohnya menonjolkan diri bukan sahaja di dalam sekolah tetapi di luar sekolah. Maksudnya kita nak lebih kepada aktiviti sosial dengan individu seperti ini, individu berkeperluan khas seperti ini. Maksudnya bukan hanya di sekolah je dia bercampur dengan MBK ni. Kalau boleh di luar tu dia melibatkan diri dengan NGO kan. Jadi dia dapat satu sumber ilmu baru, bukan hanya terhad di sekolah saja. Sekurang-kurangnya ada penambahbaikan
dapat kita nak menonjolkan murid berkeluaran khas ini pada zaman ini untuk kita kedepankan mereka. Ya, betul. Okey, terima kasih cikgu atas pandangan yang dikomentarkan sebentar tadi. Seterusnya kita kepada isu kedua kita yang kita ingin bincangkan. Kalau boleh kali ni kita minta Cikgu Nazri lah bagi pandangan dulu. Sejauh mana pengetahuan yang ada pada guru ataupun tahap kompetensi guru itu sendiri dalam menilai tingkah laku untuk murid-murid berkeperluan khas. Minta pandangan Cikgu Nazri sikit. Bagi saya kompetennya seorang guru ni, kalau dia ikut kompetensi cukup ke tak cukup kemahiran dia, memang sentiasa tak cukup lah. Sebab kita ni dalam dunia pendidikan ni sentiasa belajar, sentiasa ada benda baru, sentiasa tahun ni ada macam ni kena buat, tahun ni macam ni. So kita perlu tahap profesionalisme kita tu perlu sentiasa bertambah. Update, kita kena update. Bukannya saya kata saya 19 tahun, okey saya master dalam bidang, tak. Saya sentiasa belajar benda baru. Okey, sekarang kalau ikut dalam bidang pendidikan khas pendengaran, dia ada dua, satu KTBM, satu BIM. Okey, BIM. Pelajar lebih suka kita menggunakan BIM sebab BIM ni bahasa pasar, bahasa pertuturan harian. Okey. So, dua benda tu kita kena belajar. Kita kena selit sikit BIM, selit sikit KTBM. Sebab walaupun pada asasnya di sekolah kita perlu menggunakan KTBM, tapi dalam kita mengajar, kadang-kadang kita pun nak mewujudkan rasa seronok belajar tu, kita kena buat lawak menggunakan BIM sikit-sikit lah kan. So nak kata cukup tak cukup kemahiran yang kita ada ni memang sentiasa tak cukup. Memang sentiasa kita kena perbaharui, kita kena belajar benda-benda ni. Sebab pelajar ataupun anak-anak pendidikan khas yang datang kepada kita ni dalam pelbagai karena, pelbagai bentuk ujian datang kepada kita. Setiap satu tu berbeza daripada yang lain. Cuma bagi guru-guru yang dihantar yang langsung tak ada basic pendidikan khas macam saya, okey, itu lebih cabaran tu lebih getir lah. Mereka perlu mendalami bidang pendidikan khas betul-betul. Dia pendidikan khas ni orang kena betul-betul faham dan mahu ataupun sayang dalam bidang pendidikan khas ni. Ada perasaan sayang, ada perasaan sabar. Tak ada perasaan sabar, susah. Walaupun sebenarnya dia dilatih untuk tu, tapi kalau dia tak sabar, tak sayang terhadap profession tu, tak boleh. Memang benda ni memang dia akan jadi give up tau. Sebab budak pendidikan khas ni kita tak boleh nak give up. Kita tak boleh nak malas aku nak peduli budak ni, tak boleh. Sebab budak ni satu anugerah Tuhan kepada kita untuk mencabar kesabaran kita. Okey. Mungkin di pendidikan di aliran perdana cabaran dia lain, tapi di pendidikan khas kita tengok dengan cikgu perempuan, dengan budak lelaki dengan cikgu perempuan, dia pun selamba pergi tarik tudung lah apa benda kan. Tapi adakah benda tu kita kata budak ni tak, memang budak ni tak faham itu salah ke tak salah ke, dia tak faham. Sebab tu saya kata perlu ada kesabaran yang sangat tinggi bila kita berada di bidang pendidikan khas, sangat-sangat tinggi. Kena ada benda tu sebenarnya membentuk diri kita menjadi seorang yang sabar. Macam saya cakap tu terus, macam saya dulu agak seorang yang agresif, agak di peringkat yang sebab tak dilatih kita agak pemarah juga. Tapi bersyukurlah Tuhan tempatkan saya di sini, kita akan jadi lebih cool, kita akan kita akan jadi lebih sabar dan cuba mempertingkatkan kita punya kemahiran lah. Janji dengan kata tadi mahu. Sebab kita tak tahu, kita di bidang pendidikan khas ni kadang-kadang kita ditransfer, ditukarkan ataupun mohon pertukaran sekolah. Kita tak boleh nak set, kita nak tukar di, macam saya nak tukar di masalah pendengaran juga. Kadang-kadang ada yang pergi ke blind, terpaksa belajar braille lagi. Kadang pernah pergi ke aliran masalah pembelajaran. So kita perlu bersedia dalam ketiga-tiga kategori ni. Tak boleh kata aku mahir bahasa isyarat, aku nak pergi pendengaran je, tak boleh. So sebagai guru pendidikan khas kita perlu bersedia dan bersedialah meningkatkan kemahiran. Jangan kita pula kemahiran masalah pendengaran, kita ambil tahu pasal pendengaran je. Kita nak ambil tahu menyeluruh. Sebab ke depan kita tak tahu macam mana. Tu kompetensi ni senang kata dia tak kira lah dilatih macam mana pun, tapi secara praktikalnya tak tentu lagi. Jadi
kompetensi ni kalau ada kemahuan sentiasa akan berada pada tahap yang diperlukan. Kita kalau tak berkemahuan, kita jangan harap macam kita dilatih di mata perguruan di IPG, di universiti kita latih dalam bidang ni, macam saya teknologi pendidikan. Sekali transfer ke sini, kena posting di sini, kena pendengaran. Belajar balik dari awal. Kemudian dipostingkan, bukannya dapat subjek kita tu dapat subjek lain, subjek sains, lari daripada teknologi pendidikan pergi kepada sains, dan sekarang pula jadi guru cemerlang matematik, lagi jauh dari bidang, pusing lagi. Tu saya kata apa pun yang berlaku kita kena bersedia dan kita kena ambil. Kompetensi ni kita tak boleh kata cikgu lama berkompetensi, cikgu baru tak berkompetensi. Cikgu baru pun kalau dia nak, dia berkompetensi. Cikgu lama pun berkompetensi kalau dia sentiasa ubah. Macam tadilah daripada teknologi ni pergi kepada sains, pindah kepada matematik. Itu kita kata dengan kemahuan kita boleh. Apa pun kita kena bersedia, kita jadi fleksibel. Bila kita di bidang pendidikan, kita kena fleksibel. Fleksibel untuk menerima pelajar ni. Macam kami di bidang pendidikan khas, kita ada juga pelajar yang multiple disability, multiple. Dia ada autism, dia ada spastik. Kita kena menerima lah benda tu. Tapi bagi saya bersyukur tu penting lah. Bagi saya, macam kalau saya ditempatkan di sini, macam sangat bersyukur lah. Bagi saya, orang lain nak dapat satu pekerjaan tu agak susah. So saya, Tuhan dah bagi ruang macam ni, peluang macam ni. Saya rasa dulu masa mula-mula saya posting, saya rasa saya lah manusia yang paling malang lah, di posting kat GPS. Saya rasa saya ni manusia yang paling malang kerana ditempatkan di tengah khas. Selama setahun saya posting. Bila kawan tanya posting sekolah mana, adalah sekolah di Tanjung Bunga. Saya tak cakap di sekolah pendidikan khas. Tapi bila sekarang kita lebih proud. Proud. Saya sangat bangga menjadi guru pendidikan khas kerana kita boleh membawa pelajar-pelajar yang kelainan upaya ni ke depan. Ada bercampur dengan masyarakat yang mungkin guru di aliran perdana tak dapat merasai pengalaman macam ni. So saya sangat berbangga lah di aliran pendidikan sekarang. Terima kasih cikgu. Kalau Cikgu Akmal pula, macam mana pandangan cikgu mengenai kompetensi guru itu dalam menilai murid berkeperluan khas? Benda ni memang diisukan. Benda terdapat banyak penulisan ilmiah yang menyatakan tentang cabaran guru pendidikan khas pada masa kini, kan? Seperti mana yang kita boleh relatekan yang soalan yang pertama tadi. Setiap guru tu memang ada kelebihan dan kelemahan. Kelemahan dia pasal sudut pengalaman dan ilmu yang terhad sebelum dia masuk bekerja dalam realiti tersebut. Kekuatannya apabila mereka tu dah mahir. Bila dah mereka mahir tentang autism dengan sindrom Down dan sebagainya, maka bila bawa ke praktikal, dia memang mahir yang tu, cukup cantik. Kan, dia dah ada flow apa yang dia belajar, dah pernah berhadapan. Dia dah belajar dan dia aplikasikan. Bila tak ada apa yang dia belajar, baru dia akan menjadi satu permasalahan. Dia kena belajar baru. Ini pengalaman baru dia. Maksudnya di situ dia boleh ambil pengalaman dengan guru lama. Salah satu cara. Dia ada itu dipanggil pembelajaran pengajaran kolaboratif. Betul. Jika cikgu yang pengalaman tu ada masa terluang, boleh membantu guru baru untuk meningkatkan keupayaan ataupun kompetensi murid tersebut, kan. Dari sudut nak kawal tingkah laku, kognitif dan sebagainya lah, kan. Dan yang paling penting, guru-guru ini perlu ada sifat kesabaran yang cukup tinggi. Itu dia. Kita orang Islam perlu ada iman tu, tetap ada, kan? Kita orang Islam, kan, yang sembahyang apa. Dari situ kita boleh latih diri kita untuk sabar dan macam mana kita nak kendalikan murid yang tantrum. Tingkah laku ni banyakkan tantrum, kan. Murid yang tantrum ni memang sangat-sangat menguji kesabaran. Dari situ pening lah nak cakap. Pening lah cikgu-cikgu. Dari situ kita lihatlah kat situ cabaran dia. Dan saya nasihatkan benda tu perlu tingkatkan ilmu pengetahuan, bukan sahaja dari sudut
buku ataupun kandungannya saja, tapi dari segi praktikalnya juga pun cikgu-cikgu kena tingkatkan juga. Perlu tingkatkan. Sentiasa tambah lah kan. Tambahkan ilmu. Tak semestinya kita nak mendapatkan master, PhD dan sebagainya. Bila kita ada pengetahuan ataupun pengalaman yang lebih masa dalam bekerja tu, maksudnya kita lebih expert daripada orang yang mungkin dia sambung belajar, ilmunya tinggi tapi dia tak berhadapan, dia tak praktikal. Betul. Bila mana saya pernah pergi membuat sedikit kajian di unit terapi hospital, saya lihat walaupun mereka hanya lulusan diploma tetapi cukup pakar dalam mengendalikan. Sebab dia sentiasa berhadapan. Dia sentiasa kan? setiap 1 jam, setiap 2 jam kanak-kanak itu tidak berhenti, bergilir-gilir 2 jam kanak-kanak tersebut, kemudian balik sambung lagi yang tantrum yang baru pula. Kan? Kalau macam guru ni, kita daripada pagi sampai ke tengah hari tu murid yang sama lah. Murid yang sama dan murid yang ramai sehingga tidak terkawal, itu jadi kekangan untuk cikgu-cikgu. Kita betul. Okey, kalau dari aspek pentadbir pula macam mana Puan Jamaiyah? Apakah kompetensi guru ni pada masa kini ni, pandangan Puan dari perspektif seorang pentadbir kepada guru-guru ini? Minta pandangan Puan sikit. Pada pandangan saya sekarang ni, semua guru pendidikan khas mereka dah dididik, dah dilatih dengan ilmu pendidikan khas. Kemungkinan apabila mereka berdepan secara realiti dengan keadaan murid itu, mereka jadi macam sedikit kekangan lah pada guru-guru. Kalau guru yang dah berpengalaman tu, kalau dah 5 tahun ke atas mengajar, dia dah tak ada masalah. Tapi kalau bagi guru baru, dia akan menimbulkan sedikit tekanan. Di sini saya ingin tekankan bahawa untuk dari segi kemahiran dan pengetahuan guru, saya tak boleh kata semua guru tidak ada pengetahuan langsung tentang mereka ada. Sebab bagi saya sentiasa pesan dekat cikgu-cikgu supaya sentiasa peka dengan maklumat-maklumat terkini tentang pendidikan khas. Terutama sekarang ni saya kata kelahiran anak-anak yang ada ciri-ciri istimewa ni sudah mengalami perubahan. Dulu kita kenal autism, mesti dia tak pandai bersosial, dia tantrum saja. Sekarang tidak ada ciri itu lagi, ciri dia sudah pelbagai. Sekarang ni ada di antara anak-anak autism, dia mempunyai ciri-ciri bukan setakat social skill dia tak ada. Dia ada satu kelebihan, dia punya sebagai potensi diri dia. So guru-guru kena ada ilmu ataupun pengetahuan yang macam tu. Untuk kenal pasti ciri-ciri yang ada pada. Yang ini yang saya rasa sedikit kurang dalam guru. Kalangan guru-guru sekarang. Sebab itu guru-guru perlu mencari dan sentiasa orang kata penuh dengan maklumat terkini tentang kemaskini maklumat tentang pendidikan khas. Maksud saya sendiri pun sebagai pentadbir pun saya kena rajin mengetahui tentang maklumat kategori murid yang ada sekarang. Dan dari segi PDPC lah, saya tengok guru-guru biasa sistem kita, saya tak mengkritik sistem. Apa yang ada di pendidikan khas, dia kena sama macam aliran perdana. Kita ada sukatan. Bila mengajar, mesti nak ajar subjek tu. Bila masuk kelas, guru nak kena ajar subjek BM, subjek matematik dan sebagainya. Saya mula berfikir macam dulu kalau di sekolah pekat tu lain. Sekolah pekat dah memang sukatan sama macam aliran perdana, cuma dari segi komunikasi saja beza. Di pendidikan khas masalah macam dia lain. Kita tak boleh, bila budak tu masuk tahun 1, kita terus nak ajak dia dengan ilmu akademik. Sepatutnya, sebab dalam surat tu sudah dinyatakan 3 bulan tempoh percubaan. So dalam tempoh 3 bulan tu, guru tu kena kenal pasti tingkah laku murid tu dulu. Macam mana dia nak mengurus tingkah laku murid. Kalau cikgu tu tak dapat mengurus tingkah laku, pembelajaran tak boleh berlaku. Cikgu tak dapat buat apa-apa pun terhadap murid tersebut. Sebab itu saya lihat kepada guru sekarang, dia lebih suka menggunakan cara yang kita panggil yang biasalah. Masuklah ajar. Okey, hari ni kita nak belajar begini. Dia tak fikir murid itu dari segi mendengar arahan,
dari segi disiplin dia, dari segi kemahiran dia nak mendengar, kemahiran dia nak fokus, komunikasi dia. Jadi di situ saya nampak. Di sini saya mula kesan pada 2017, saya kata tak boleh mengajar macam ni. Saya kata cikgu tak boleh mengajar sampai bila murid ni nak nak duduk macam ni tanpa ada apa-apa perkembangan yang positif pada murid. So untuk tempoh 3 bulan pertama, sebaik saja murid tu masuk, cikgu kena orientasi murid tu dari segi penulisan tingkah laku. Dan salah satu lagi, saya nak ibu bapa sekali turut serta. Apa yang guru tu buat, ibu bapa kena bawa balik, buat benda yang sama. Sampaikan di rumah juga. Proses tidak boleh ada pencanggahan. Sebab daripada situ apabila sebab budak-budak ni kan dia punya minda cara dia berfikir tak sama macam kita. Dia tak boleh beza. So apa yang berlaku di sekolah kena sama macam di rumah. So bila berlaku macam tu, dia sudah biasa. Jadi kita panggil sistem rutin lah kan. Sistem rutin. Murid macam ni kena ada sistem rutin. Dia mengikut rutin dia. Dia lebih mudah pembelajaran. Jadi alhamdulillah saya mula buat ni pada 2017 masa saya mula masuk sini. Saya bagi tahu cikgu-cikgu, jangan buat macam ni, mengajar terus. Saya kata, dia tak akan beri kebaikan pada cikgu. Cikgu letih, saya kata. Cikgu penat. Tapi input tak sampai. Cikgu seronok sendiri mengajar, tapi benda apa pun tak ada. Saya kata, cikgu kena buat sesuatu. Cikgu kena buat tulisan tingkah laku macam mana. Cikgu kena tengok macam mana murid tu bereaksi dengan cikgu. Respon macam mana dia bersosial dengan kawan dia. Apa dia punya tingkah laku negatif, tingkah laku positif tu cikgu kena tahu. Apa yang buat dia gerak tantrum, apa yang buat dia suka. Jadi yang itu kena mendapatkan gambaran penuh. Jadi cikgu kena buat tu dan kena ada rekod. Dan cikgu kena rekod setiap cikgu tengok tu, cikgu dah bila dalam masa sebulan tak capai, cikgu tambah lagi masa. And then cikgu dapat detect dia arahan macam mana dia boleh guna benda yang sama. Bila kita dapat satu yang meningkatkan, kita teruskan guna. Saya berani jamin lah sebab saya budak saya. Budak saya bila kita latih macam tu kan baru sekarang dia belajar akademik, dia boleh menguasai dengan cepat. Bila kita dah jumpa dah sebab setahun ini saja saya dah inklusifkan 3 orang budak saya. 3 orang budak. Tahun 2 seorang, tahun 1 dia belum mau masuk ke kelas lagi. Ryan ni dia tu dari segi pembelajaran dia mampu belajar. Tapi dari segi sosial dia tak boleh berada dalam kerumpulan ramai-ramai. Dia belum bersedia. Jadi awal tahun 1 kita boleh inklusifkan. Sepatutnya dia dah masuk untuk inklusif. So sekarang ni kami nak cuba dia separa eksklusif. Inklusif, separa untuk subjek. Ada beberapa subjek nak bagi dia rasa macam mana duduk dalam kelas tu. Tapi kita kena tarik dia tak boleh dalam sepanjang masa. Sepanjang masa belum lagi. Kita kena buat macam tu. So and then satu lagi kita kena ada pembantu dekat situ. Membantu dia. So kita gunakan PPM sajalah. Tak ada cikgu sebab tenaga cikgu, guru resource tak ada. Kita tak cukup kaki tangan untuk guru resource. So kita guna bantuan PPM. So yang itu yang saya nampak kalau kita nak kaitkan dengan ilmu pengetahuan guru lah. Sebab guru ni sebab biasalah bila dah dididik. Saya dulu macam tu bila didik tu kita terus nak mengajar. Kita tak fikir dengan keadaan budak. Ilmu tu yang cikgu kena ada. Ilmu macam mana nak mengurus, macam mana dia nak kata orang change the behaviour. Macam mana dia nak tukar dari yang negatif kepada positif. Sebenarnya bagus tu sebab once kita dah dapat dia punya ni yang betul, dia jadi memudahkan apabila untuk seterusnya. Ada murid tu dia makan masa sampai 3 bulan, ada yang sebulan. Kita ada 2-3 orang murid. Minggu pertama, minggu kedua dia langsung tak mau buka mulut. Jadi pasti something wrong yang kita nampak. Apakah dia berpunca daripada kita lah. Bukan kerana murid sebab kita tak kenal dia. Kita kurang mengenal dia. Kita tak ambil masa untuk kenal dia. Bila kita dah ada masa kenal dia, then kita tahu apa dia suka. Daripada situ kita attract dia punya minat tu. Okey, terima kasih Puan Jamiah atas pandangan daripada perspektif seorang pentadbir tadi. Okey, soalan ketiga kita melihat kepada dunia pendidikan yang
pada masa kini semakin mencabar. Pendidikan khas turut tidak terkecuali menerima perubahan arus pendidikan abad ke-21. Justru apa pandangan dan cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru pendidikan khas dalam menilai tingkah laku murid berkeperluan khas? Jadi kita minta pandangan Cikgu Akmal dulu selaku cikgu yang baru dalam bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan khas terutamanya. Minta pandangan cikgu. Untuk zaman ataupun pada masa sekarang ni, sistem pendidikan cukup kepada aras maksimum. Jadi bila ada murid yang tahapnya rendah, jadi nak pick up tu agak susah. Sebab tu untuk sekarang ni timbulnya isu-isu, tambah-tambah untuk melibatkan murid pendidikan khas, timbulnya isu silibus ataupun buku teks yang diberikan kepada murid untuk dipelajari hari-hari, silibus tu agak tinggi. Jadi ada cadangan untuk merendahkan, tapi agak susah. Bila melibatkan kepada pihak yang tertinggi, jadi agak susahlah kita nak selesaikan masalah silibus tersebut. Dengan itu, guru-guru perlu ada inisiatif sendiri dan tidak perlu ada tekanan untuk menghabiskan silibus itu. Apa cara tersendiri guru-guru? Itu memang terdapat banyak cara yang guru boleh kaji ataupun pelajari. Contohnya yang biasa saya bawa kepada murid-murid saya, social story, kan, penceritaan sosial, mana kita boleh menceritakan apa-apa sahaja, contohnya sirah Nabi. Walaupun murid berkeperluan khas, kita boleh menceritakan sirah Nabi tersebut dengan cara yang sangat menyeronokkan, sambil dengan body language kita, gaya bahasa badan kita, kita boleh sambil-sambil menyanyi, kan. Bukannya kita nampak benda tu buruk, macam orang dok kata, orang sekarang, zaman sekarang kata, okey, ustaz-ustaz sekarang ni kalau nak berceramah semua nak menyanyi apa bahagian. Dah, itu bukan maksudnya bukan, untuk sekarang ni. Bukan sekarang, kita budak ya, kita melihat audiens. Audiens kita sekarang kita melihat audiens. MBK. Ya, betul. Bila tambah-tambah murid berkeperluan khas ni terlampau audiens yang dikatakan tahap yang paling rendah. Ya. Jadi kita buat masukkan elemen-elemen yang menarik tadi tu. Kita kena hilangkan ego kita. Bawa kanak-kanak berkeperluan khas tu menari dan menyanyi, bagi mereka seronok, dan kita boleh contoh kalau bukan di luar PKP kita boleh sentuh, kan, kanak-kanak lelaki kita sentuh, tahniah macam tu lah, pandai, okey, saya bagi token, mereka cukup seronok. Kita bagi token apa pun, stiker dan sebagainya, itu salah satu kaedah kita, kaedah yang menyeronokkan. Selain itu, kalau kita tak boleh nak kawal sangat murid-murid tantrum ke yang sebagainya yang memang tak boleh dikawal, kita bagi time off, kan, kita bagi time off, maksudnya kita ambil masa bagi dia seorang, tapi dengan pemantauan guru sendiri ataupun PPM, kan, sama ada kita nak letakkan dia di penjuru bilik ataupun dalam bilik gelap, tapi sambil kena ada pantauan lah. Itu contoh-contoh yang saya bagi, kaedah-kaedah yang ya, betul. Begitu juga kalau yang memang mahir dalam bidang ilmiah ni, teori-teori pembelajaran yang biasa kita pelajari dalam segala peringkat lah, diploma dan sebagainya. Banyak teori yang kita boleh gunakan. Kita cuba pelbagai. Gunakan bersesuaian dengan murid tersebut. Tak kisahlah apa-apa kategori pun. Itulah. Sebab kadang-kadang silibus tu berkembang mengikut arus, jadi silibus tu terlalu tinggi. Ya, betul. Kadang murid ni tak boleh nak capai. Tak boleh. Tapi betul. takkan kita nak kata kita murid tak boleh capai saja. Kita kena pelbagaikan teknik kita tu supaya budak ni dapat berkembang juga mengikut arus tu. Betul. Sebab itu dalam pendidikan khas dia ada rancangan pengajaran individu. Maksudnya RPI. RPI itu kita nak selidik budak, kita nak pertingkatkan murid-murid berkeperluan khas itu. Macam mana tempoh jangka panjang dia, macam mana tempoh jangka pendek kita rancang setakat mana dia capai. Dan kita menyediakan dia ke arah tu. Ya, kita cuba
Kan? Maksudnya dia datang sekolah bukan semata-mata untuk jadi pusat asuhan, tapi nama pun sekolah, kita perlu juga ada peningkatan walaupun sedikit. Dia tidak hanya mak ayah nak kena pergi kerja, dia hantarlah ke sekolah untuk asuh. Betul. Bukan. Kalau bukan. boleh sedikit pun ilmu tu sampai pada dia, kita cuba. Itu cukup menggembirakan cikgu. Ya, betul. Okey, terima kasih cikgu. Kita tengok pula pandangan ataupun cadangan tak penambahbaikan ni dari aspek seorang pentadbir pendidikan khas ni. Minta pandangan Puan Jamaiah untuk isu cadangan ataupun penambahbaikan yang boleh kita laksanakan. Dipersilakan. Kalau kita nak fikir nak tambah banyak. Tak apa. Tapi benda yang Boleh. penting saya facilities. Facility. Di setiap program pendidikan harus kena cukup bilik. Tak kira lah dia PPKI sekalipun perlu. Sebab program integrasi ni, walaupun budak dia minimal dalam satu kelas 5 ke 6 orang, tapi saiz bilik tu masih tak mencukupi. Sebab pergerakan tu, dia tak boleh, budak-budak yang pendidikan khas kategori autisme, kategori hyperaktif, impulsif dan sebagainya, dia orang memerlukan ruang yang besar untuk bergerak. Aktiviti tu dia tak boleh duduk setempat. Dia bukan macam jadi saya mengharapkan pertambahan yang itulah dari segi fasiliti fizikal dan perabot yang sesuai. Kemudian kita kena ada bilik macam untuk rawatan budak-budak ni. Kalau dia tantrum, dia tak mau belajar, dia moody pada hari tersebut, ini dia ada room. Dia ada ruang dia untuk kita kena ada satu tempat bilik dia untuk rest dia. Sebab budak pendidikan memang macam tu. Macam snoozing punya bilik kan, kita kena ada bilik untuk dia bermain yang ada menggerakkan sensori dia, yang menghilangkan dia punya dia nak lepaskan energi dia. Kalau macam budak hyper tu, kalau dia sangat hyper, kita nak cari bilik yang sesuai untuk dia lepaskan energi dia. Dengan barang yang dia boleh bermain. Supaya kita tak cukup dari segitu. Masih banyaklah sekolah yang saya nampak masih fasiliti macam tu tak ada. Maksudnya kita lebihkan fasiliti macam tu kepada sekolah-sekolah yang sedia ada saja. Kita tak perlulah nak tambah bilangan. Dan kebanyakannya, saya tak kata semualah, kebanyakan pentadbir sendiri lah terpaksa cari di mana nak jadikannya sebagai bilik. Bukan sekolah saja, jadi mana-mana sekolah kena ubah suai. Kena ubah suai. Tak kira lah bilik store apa kan. Ya. Bergantung sebab kehendak semasa. Sekarang ni budak macam ni bukan semakin berkurang, dia semakin bertambah sekarang ni. Jadi keperluan tu sangat mendesak. Kemudian untuk guru, perlukan latihan. Kita nak latihan dalam bidang penilaian, assessment untuk guru-guru mengurus tingkah laku murid. Kita sekarang tak cukup instrumen yang ada sekarang ni, instrumen yang kita guna pakai adalah instrumen yang daripada pakar kanak-kanak. Kita hanya terima. Di sekolah kita tidak ada instrumen yang boleh cikgu-cikgu guna. Sebab cikgu kita tak nampak lagi dia punya garis panduan macam mana nak mengurus tingkah laku tu, tak ada lagi. Cikgu-cikgu tu pandai-pandai sendiri. Dia berdasarkan pengalaman dia perhati macam ni. Dia berbincang sesama kawan dia. Tapi kalau kita ada satu instrumen khas untuk setiap kategori murid ni saya rasa sudah cukup baik. Jadi cikgu dapat belajar. Jadi latihan ni perlu untuk cikgu-cikgu kita. Di sini saya nampak cikgu kita keluar saja daripada institusi pendidikan tinggi, institusi pendidikan guru sekalipun dah rasa cukup ilmu tu. Tapi sebenarnya tak cukup. Even saya sendiri sebagai pentadbir pun saya rasa bila saya dengar ada maklumat baru, saya rasa ini benda baru, info baru kan. Jadi saya tak tahu, saya kena belajar. Jadi saya kena sampaikan kepada cikgu. Cikgu dengar tak? Semalam saya ada baca satu artikel tentang ini. Saya kata, baru hari ini saya terdengar satu istilah. Saya kata, saya tak pernah tahu lagi. So di mana kita nak dapat maklumat macam ni? Jadi kita kena ada latihan berterusan. Latihan berterusan kepada guru tu sentiasa. Sebab sekarang ni kategori murid yang pendidikan khas masalah pembelajaran ada sekarang ni pelbagai. Macam ada autisme tu dah. Dia bukan hanya sejenis. Macam ASD sekarang, autism spectrum disorder. Dia bukan satu ciri, tapi dia ada banyak ciri. Ada ciri yang boleh pergi pada akademik, ada ciri yang langsung tak boleh pergi pada akademik. Itu yang kita kena pasti tu. Cikgu kena ada. Saya sendiri pun masih tak faham.
masih kurang lagi knowledge saya berkaitan dengan benda ni. Jadi latihan tu bukan saja kepada guru lah, kepada pentadbir sekali. Latihan kepada guru, pentadbir dalam dalam and then kepada ibu bapa. Dan saya rasa sekarang satu yang saya sangat rasa kagum lah sekarang ni, bila ada media sosial ni, dunia teknologi baru ni, kita sudah ada page-page yang macam kumpulan autisme, kumpulan ASD sekarang. Jadi ibu bapa tu share their knowledge pasal anak dia dapat orang berkongsi. Jadi dari situ juga saya menggalakkan guru-guru saya, diorang kena ambil Ikut sama. Tengok. Mungkin ada parent di sini, tak semua parent di situ adalah parent latar belakang yang B40, M40. Kebanyakannya adalah parent-parent yang high educated punya orang. Jadi maybe dia orang ada pergi mengkaji. Cara-cara lain. So cikgu boleh belajar sesuatu. Cikgu kena rajin mencari. Sebab benda-benda macam ni sangat membantu. Tapi apapun latihan penting. Latihan tu penting kan. Latihan tambahan secara berterusan untuk cikgu. Tak kira lah guru tu dah lama tu baru ke, macam saya dah lama pun, dia sentiasa ada benda baru. Sentiasa ada benda baru. Belajar sepanjang hayat lah. Sebab bidang berkaitan dengan klinikal ni sentiasa ada yang terkini. Kita tak boleh kata kita kena bertahan dengan kategori ni. Macam pekak sekalipun, buta sekalipun sudah ada 3 kategori. Yalah yang tadi tu. 3 kategori. So kita tak boleh anggap benda ni macam maklumat tu di tahap tu saja. Perkembangan tu kan. Ya. Okey, kita dah sampai ke penghujung lah soalan terakhir ni kalau boleh. Kita minta daripada pentadbir ke bawah, kita minta harapan ataupun pesanan sedikit daripada Puan Jamaiyah kepada harapan terhadap sistem pendidikan khas di negara Malaysia ni dari aspek seorang pentadbir pendidikan khas. Dipersilakan Puan. Saya mengharapkan kalau pada program pendidikan khas integrasi lah, pembangunan fizikal untuk pendidikan halus perdana, pendidikan integrasi kena dapat sama. Dia kena selari. Sebab kalau kita nak wujudkan proses normalisasi berlaku secara orang kata positif di sebuah sekolah, murid-murid lain boleh menerima murid pendidikan khas. Kita kena ada kapasiti tu. Dan saya mengharapkan suatu hari nanti akan ada program integrasi di mana-mana sajalah di seluruh negara. Kita mempunyai kelengkapan yang sangat mencukupi dari segi kepakaran guru, dari segi penglibatan ibu bapa, kemudahan fizikal, kemudian jaringan dengan pihak-pihak NGO, pakar-pakar dalam bidang klinikal macam ini. Saya mengharapkan itulah. Sebab yang ini yang kita nak idam-idamkan supaya kita nak setanding dengan negara-negara maju lain. Sebabnya kita tidak mahu lagi masyarakat di luar sana memandang pendidikan khas satu pendidikan yang sia-sia. Saya nak dia melihat sekarang ni murid-murid pendidikan khas sudah ada yang berjaya. Sebenarnya dekat luar sana ramai orang tak tahu yang autisme, yang disleksia ramai yang berjaya. Orang tak tahu yang duduk, yang jadi dah duduk di jawatan tinggi-tinggi. Kebanyakan daripada mereka ada, sudah ada. Pertukaran pelajar pendidikan khas dalam bidang IT pun sudah ada. Contohnya saya ambil murid pekak pada awal tahun 2008, 2009 macam tu. Sudah ada pelajar kita di peringkat antarabangsa, dia pertukaran pelajar, dia belajar di Multimedia University. Dia menjadi pelajar terbaik di peringkat antarabangsa dalam bidang ICT. Jadi bukan tak ada, cuma mak bapak, ibu bapak tak nampak lagi benda ni. Jadi kita harap suatu hari nanti apa yang dikecapi oleh pelajar-pelajar yang normal akan dapat dinikmati oleh pendidikan. Dan saya sangat-sangat mengharapkan lebih ramai ibu bapa mempunyai kesedaran bahawa pendidikan khas bukan satu pendidikan yang terpinggir. Dia adalah pendidikan yang sangat orang kata apa, dipandang tinggi. Kalau di negara barat memang pendidikan khas sesuatu yang sangat dipandang tinggi. Di negara kita Malaysia, kita sudah ada ramai kepakaran dari kalangan pensyarah,
pegawai-pegawai di KPM sendiri. NGO kita ramai, kepakaran dia ramai. Kepakaran itu kita ada, cuma belum meluas. Belum meluas, itulah kita kena penglibatan di peringkat sekolah. Pentadbir kena main peranan, kena berani link dengan pihak-pihak sini. Seterusnya kita tanya orang yang baru, orang yang fresh, dia jauh lagi perjalanan dia. Jadi kita, apa yang dia harapkan daripada perjalanan dia yang jauh lagi akan datang ni terhadap pendidikan khas di Malaysia, supaya kita dapat memastikan murid-murid MBK ni cemerlang dari segenap aspek. Minta Cikgu Akmal bagi komentar sikit. Apa harapan kita, kita dah memang semestinya kita nak murid berkeperluan khas ini tidak ketinggalan dengan murid tipikal ataupun murid perdana kan. Mereka pun layak untuk mendapat ilmu pengetahuan, dan mereka pun layak untuk tonjolkan diri pada masyarakat, layak untuk pandai urus diri. Bila mana mak ayah mereka tak ada, mereka pun boleh berdikari kan. Harapan saya untuk yang pertama ini, guru yang pertama sekali yang bertindak sebagai ibu bapa di sekolah, yang bertindak sebagai facilitator di sekolah, perlu tingkatkan ilmu pengetahuan. Ya, sememangnya memang ada pengetahuan, tapi perlu ada peningkatan berdasarkan semasa. Semasa ni dia tak sama dengan apa yang kita belajar. Bila semasa, dia ada sahaja pembaharuan berkembang. Ya, bila ada pembaharuan, masa itulah kita terus pick up dia, kita terus capai dia. Apakah info terbaru mengenai kita nak selesaikan masalah tingkah laku ataupun masalah murid-murid pendidikan khas. Selesaikan masalah dia, tingkatkan tahap keupayaan. Yang kedua, selain pada guru, ibu bapa cukup penting. Bila ibu bapa ini main peranan di rumah, mereka yang jaga anak tu dari kecil sampai sekarang, perlu ada dorongan, perlu ada bantuan. Tidak mengharap semata-mata ke sekolah PPKI, tetapi di rumah juga perlu ada pembelajaran. Support sistem yang lengkap. Betul. Tidak mengharapkan ataupun menyalahkan guru-guru, tetapi perlu ada usaha sama-sama membantu guru. Sebab tu kita ada PIBG, sebab itu kita ada Persatuan Ibu Bapa untuk murid-murid PPKI, supaya membantu guru-guru bukan sahaja dari sudut keuangan, tapi dari sudut pendidikan di rumah pendidikan. Ya, betul. Contohnya kalau sembahyang ajar solat, kan, ajar adab-adab, kan, ajar macam mana nak kawal tingkah laku, kan. Tidak membiarkan semata-mata. Pendidikan tu tidak terhad daripada dia hantar pukul 7.30 sehingga pukul 1, dia tak terhad itu saja pendidikan. Betul. Ibu bapa pun perlu ada sentiasa. Ini yang kita nak tengok. Macam negara-negara maju tu, di rumah pun dia buat aktiviti. Ya, betul. Perlu ada pengorbanan ibu bapa. Maksudnya di sekolah tak ada fasiliti, tapi di rumah ada fasiliti tertentu walaupun sedikit untuk meningkatkan tahap keupayaan anak tersebut. Dan yang ketiga, paling penting, pihak kementerian ataupun kerajaan perlu ada inisiatif tambahan macam mana nak pertingkatkan murid MBK ini kepada yang lebih tinggi, kan. Macam contoh sekarang, okey, alhamdulillah, yang dari sudut sukan dan sebagainya, Paralimpik memang sangat menonjol. Tapi itu pun kebelakangan ni sahaja. Kita baru sejak era 2000 sangat baru ni. Sangat-sangat baru. Kalau tak memang tak ada langsung. Tak kedengaran langsung golongan MBK ni. Dan kita boleh lihat apa atlet Paralimpik hasilnya tu nampak lebih maju dan boleh masuk ke golongan tipikal. Ya, betul. Mereka lebih maju. Kan? Pencapaiannya pun lebih baik. Tapi dalam lapangan dia lah. Lapangan betul. MBK itu sendiri kan. Memang itu sangat penting. Maksudnya bukan sahaja dari sudut keuangan, perlu ada inisiatif macam mana nak menonjolkan murid-murid tersebut. Contohnya lagi yang boleh saya relatekan, transisi kerjaya. Penerimaan kita kerjaya. Tak terhad kepada pendidikan, kita nak selepas pendidikan tu sendiri. Betul. Bila habis sekolah, mereka perlu ada sesuatu untuk sara hidup sendiri. Betul. Kan?
tidak mengharapkan ibu bapa, tidak mengharapkan sumbangan dari siapa-siapa, tapi dia sendiri dah ada ilmu pengetahuan di sekolah, perlu ada diberi peluang. Ya, dasar-dasar kerajaan yang ke arah memberi peluang. Ya, kerajaan perlu membuka sistem ekonomi untuk golongan seperti ini. Murid yang asalnya di sekolah ialah murid berkeperluan khas. Betul. Jadi kita tidak hanya sediakan fasiliti sistem pendidikan saja. Betul. Ruang untuk kerjaya, ruang ekonomi juga kita sediakan untuk mereka lebih terbuka. Ya, itu cara salah satu kita nak pertingkatkan tahap keupayaan mereka dari sudut kepelbagaian, tingkah laku, kognitif dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, itulah perlu ada, selain pada kerajaan, perlu ada kesepakatan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat tidak perlu pandang enteng, tidak perlu pandang rendah kepada golongan seperti ini. Hanya mereka perlu membantu, kan? Perlu membantu untuk kita nak mendorong golongan seperti ini lebih terkehadapan. Jangan kata kamu tak boleh buat macam ni, kamu jangan pergi masjid sebab kamu tak pandai sembahyang. Tak boleh. Dalam sistem kemasyarakatan kita perlu ada dorongan dan juga jadikan diri mereka lebih diterima. Iya, betul. Sangat betul. Kita sekarang ni kalau ikut, bukanlah kita merendahkan, tapi itulah pandangan masyarakatnya. Kadang kita terlalu eksklusifkan mereka. Oh, mereka ni tak boleh, mereka ni tak mampu. Sedangkan sebenarnya kita belum cuba. Betul. Okey, itu saja. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga orang ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan juga buah fikiran dalam forum kita pada hari ini. Terima kasih. Itu saja daripada kami. Sekian.